Salam sejahtera kepada semua peserta forum yang dihormati. Dengan penuh kegembiraan, saya ingin memulakan forum ini untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan pandangan mengenai susu yang dibekukan dan dicairkan. Forum ini diwujudkan dengan harapan kita dapat membangunkan dialog yang membina dan memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Kehadiran anda di sini amat dialu-alukan. Dan saya mengalukan setiap pandangan dan idea yang ingin dikongsi. Mari kita bersama-sama menjalin hubungan yang proaktif dan positif serta memperkayakan pengalaman berforum ini. Sebelum kita teruskan dengan perbincangan, mari kita perkenalkan diri masing-masing dan kongsikan sedikit mengenai apa yang membawa kita ke sini. Saya yakin setiap peserta memiliki nilai tambah yang unik. Terima kasih atas penyertaan anda. Dan mari kita membangunkan komuniti yang cergas dan proaktif. Saya Hashimah Saraha binti Hamaka bersama panel-panel jemputan. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya iaitu panel pertama Nur Amira binti Muhammad Zaki. Panel yang kedua Nur Akmal Salihah binti Abdul Aziz. Dan panel yang ketiga Nur Syafiqah Atira binti Afandi. Selamat datang saudari. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, hadirin sekalian pastinya mengetahui tentang susu yang dibekukan atau dicairkan. Maka, soalan saya yang pertama kepada panel yang pertama, apakah pandangan ulama terhadap susu yang dibekukan atau dicairkan? Terima kasih kepada saudari moderator. Soalan yang dikemukakan kepada saya ialah pandangan ulama terhadap susu yang dibekukan atau dicairkan. Pandangan ulama yang pertama ialah pandangan Imam Syafi'i. Ianya dapat dilihat dalam mazhab Imam Syafi'i berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa penyusuan itu adalah dengan sebab kelaparan. Innamal rada'ah minal maja'ah. Maksudnya, sesungguhnya penyusuan itu daripada sebab kelaparan. Al-Bukhari nombor hadis 2504. Berpandukan hadis ini, kelaparan tersebut boleh dihilangkan sama ada dengan susu cair atau susu beku. Justru, apa yang diharamkan semasa cair, maka ianya juga diharamkan semasa beku. Contohnya seperti arak dan najis yang tetap membawa hukum najis, walaupun arak tersebut berubah sifat menjadi arak beku. Oleh itu, mereka berpendapat bahawa sesuatu yang berubah sifat tidak akan merubah sesuatu hukum yang telah ditetapkan. Manakala menurut mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa bayi yang meminum susu ibu yang beku atau dicairkan tidak disabitkan sebagai mahram susuan. Hal ini demikian kerana susu tersebut tidak menepati maksud susu yang sebenar. Maksud penyusuan yang sebenar, iaitu penyusuan daripada seorang ibu kepada seorang anak. Selain itu, perubahan susu tersebut asalnya merupakan sejenis minuman yang mengenyangkan, telah bertukar kepada makanan, menyebabkan ia tidak disabitkan dengan mahram susuan. Terima kasih kepada panel pertama kita. Jadi di sini dapat dilihat bahawa pendapat yang rajih ialah pendapat mazhab Syafi'i berdasarkan dalil yang lebih kuat. Jadi soalan saya kepada panel kedua, kesan susu apabila dibekukan dan dicairkan. Oleh itu saya menyebut panel kedua kita iaitu Nur Akmal Salihah binti Abdul Aziz untuk memberi sedikit pendapat beliau tentang perkara ini. Terima kasih saudari moderator kita yang santun bicaranya mengenai kesan susu apabila dibekukan dan dicairkan. Okey, baiklah. Menurut sains, kesan susu apabila dibekukan akan menyebabkan lemak susu ibu terasing. Susu tersebut tidak mengalami perubahan pada rasa dan bau. Tetapi susu ibu yang dibekukan akan mengalami penyusutan kapasiti antioksidan dalam susu tersebut. Manakala kesan susu apabila dicairkan ialah haba dan kepanasan yang melampau boleh memusnahkan enzim, antibodi dan nutrien-nutrien penting dalam susu tersebut. Oleh itu, perahan susu ibu yang dibekukan perlu dicairkan dengan kaedah yang betul untuk mengurangkan kehilangan nutrien dalam susu tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kedua kita.
Jadi baiklah, sekarang kita sudah tahu mengenai kesan apabila susu dibekukan dan dicairkan. Seterusnya pula, apakah kesan penyimpanan susu apabila dicairkan? Soalan ini saya kemukakan kepada panel yang ketiga, iaitu Nur Syafiqah Atirah binti Afandi. Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator. Berbalik kepada soalan tadi, iaitu apakah kesan penyimpanan susu yang dicairkan? Menurut sains, dalam susu ibu terdapat sejenis enzim iaitu lipase. Enzim lipase membantu sistem pencernaan bayi dan memastikan penyerapan nutrien adalah lebih baik. Lipase juga akan mencernakan lemak yang terkandung di dalam susu ibu. Proses pencernaan ini ada kalanya menjadikan susu berubah bau dan kadang-kala seperti sabun. Semua ibu mempunyai kandungan lipase dalam badan. Terdapat sesetengah ibu yang mempunyai kadar enzim lipase yang lebih tinggi, menjadikan penguraian lemak dalam susu ibu berlaku dengan lebih cepat. Keadaan ini bukanlah satu masalah sebenarnya, kerana susu itu masih lagi boleh diminum. Yang menjadi masalah ialah apabila bayi menolak susu perlahan tersebut, terutama susu yang telah dibekukan kerana perubahan rasa yang ketara disebabkan penguraian lemak yang berlaku. Terdapat sesetengah ibu yang tiada masalah untuk memberikan susu beku kepada bayi kerana mungkin kandungan lipase yang rendah dan rasa susu ibu tidak berubah. Namun, sesetengah ibu yang lain mungkin kerap mengalami masalah ini disebabkan oleh kandungan lipase yang tinggi dalam susu dan menyebabkan bayi menolak susu beku. Terima kasih kepada panel yang terakhir kita, iaitu saudari Nur Syafiqah Atirah binti Afandi. Berakhirlah perbincangan kita pada hari ini mengenai susu ibu yang dibekukan dan dicairkan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahawa penyusuan susu ibu mengandungi banyak kelebihan yang tersurat dan juga tersirat. Allah SWT telah memilih kaum wanita kerana sifat keibuan yang kuat dalam diri mereka. Oleh itu, penyusuan susu ibu telah dijadikan Allah SWT sebagai sesuatu perkara yang wajib dilaksanakan oleh setiap ibu yang mempunyai dan melahirkan anak. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebagai penutup majlis perbincangan forum ini, saya ingin akhiri forum ini dengan serangkap dua pantun. Tenang-tenang air di kali, tempat mandian putera-puteri. Sempurna sudah majlis diraih, salah dan silap harap dimaafi. Kepada yang menjayakan forum ini dan tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.